Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini kita akan mentadabbur ayat Al-Quran yang berkaitan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kisah-kisah umat terdahulu yang akan datang, yang belum berlaku, tentang hari kiamat, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan dalam ayat Al-Quran yang menandakan bahawa ayat Al-Quran satu mukjizat. Ayat Al-Quran adalah kalam Allah, bukanlah kalam manusia, bukanlah yang dibuat-buat. Mustahil kita boleh buat-buat. Sebab apa? Al-Quran menceritakan benda yang belum berlaku. Belum berlaku lagi, Al-Quran sudah menceritakan. Jadi satu keajaiban, satu satu keagungan bagi Al-Quran. InsyaAllah sama-sama kita jaga adab dengan Al-Quran, sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quran, supaya apa? Supaya kita dapat syafaat Al-Quran di dalam kubur dan pada hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Okey, kamu boleh buka muka surat 218. Okey. Sebelum kita baca, kita baca Al-Fatihah dulu. Ustaz untuk mengingatkan, Ustaz harap sangat-sangat kepada anak-anak murid, khususnya perbaikilah surah Al-Fatihah. Memang dalam kelas pun Ustaz akan terangkan, Ustaz akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita perbaiki betul-betul surah Al-Fatihah. Sebab apa? Surah Al-Fatihah rukun dalam solat. Kalau kita bacaan tak betul, gugur huruf, gugur baris, tersalah baris, tersalah huruf, terpanjang, terpendek, boleh membatalkan solat. Maka sebab itulah Ustaz mengambil berat tentang surah Al-Fatihah. Surah-surah lain perlu, wajib juga. Cuma Ustaz lebih beri penekanan kepada surah Al-Fatihah, sebab surah Al-Fatihah adalah rukun. Okey, insya-Allah kita baca surah Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ikut sama-sama Ustaz. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, kita baca ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. Di situ. فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب
مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Okey, baik. Kita tengok sikit hukum tajwid. Fa'asbaha minan nadimin. Kat situ ada alif lam an-nadimin tu. An-nadimin. Sekejap Ustaz tanda sikit. Ya. Ustaz tengah ajar ni. Okey, dekat sini. Sikit je, minan nadimin. An-nadimin. Alif lam apa tu? Dia panggil alif lam syamsiyah. Senang je kita nak kenal alif lam syamsiyah. Dia ada sabdu selepas huruf lam. Huruf yang selepas huruf lam bersabdu. An-nadimin. Jadi kita akan baca dengan idgham. Idghamkan lam kepada nun dengan idgham kamil. An-nadimin. Okey, guys tu dia ada alif terpanggil kita panggil apa? Alif saghirah. Alif saghirah, alif kecil. Jadi hukum alif kecil ni sama seperti hukum huruf mad. Kita akan baca, kita akan panjangkan dengan kadar 2 harakat. An-nadimin. An-nadimin. Kalau kita baca an-nadimin, salah. An-nadimin. Okey, tengok. Min kita panggil apa? Mad arid lil sukun. Mungkin kamu belum belajar lagi. Tak apa, ni sebagai orang kata pendedahan lah. Min tu mad arid lil sukun. Kita boleh baca dengan kadar mad asli 2 harakat atau 4 atau 6. An-nadimin. 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 Okey, mad arid lil sukun ni khusus kalau kita baca awal sekali kita baca dengan 2, maka kita berturut-turut yang lain kena baca dengan 2. Kalau awal kita baca 4, maka betul seterusnya kita akan baca dengan 4. Kalau 6 sama juga. Seterusnya kita akan baca dengan 6. Kita tak boleh baca yang pertama kita baca 2, waqaf yang kedua kita baca dengan 6, waqaf yang ketiga kita baca dengan 4. Tu salah. Salah daripada segi disiplin ilmu tajwid. Disiplin ilmu tajwid ya, salah. Okey, baik. Tema ayat kisah Qabil dan Habil. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan? Okey, Ustaz cerita sikitlah kisah Qabil dan Habil. Okey. Tengok Qabil dan Habil ni siapa? Dia adalah anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Siti Hawa setiap kali Siti Hawa bersalin mengandung ataupun setiap kali Siti Hawa melahirkan anak, payah. Setiap kali Siti Hawa melahirkan anak, maka dia akan melahirkan kembar. Kembar tu laki perempuan. Jadi Qabil dia ada kembar dia, Habil ada kembar dia. Maka Allah SWT perintahkan tak boleh kahwin dengan kembar dia, kena kahwin dengan kembar yang lain. Jadi Qabil kena kahwin dengan kembar Habil, Habil kena kahwin dengan kembar Qabil. Jadi dekat situ Qabil rasa tak puas hati. Sebab apa? Kembar dia comel. Kembar dia cantik lah, cantik. Jadi kembar Habil ni tak cantik. Macam tu lah lebih kurang. Jadi Qabil kata tak boleh kan, tak nak lah, aku tak nak kahwin dengan kembar Habil sebab kembar Habil ni tak comel dan kembar aku comel. Jadi dia menyalahi lah perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi walaupun disebabkan macam tu, Allah SWT dengan kasih sayang dia beri juga peluang, tapi dengan satu syarat. Habil kena kena diuji dulu, kena ujian, kena masuk periksa. Periksa lepas, barulah Qabil ni boleh kahwin dengan kembar dia. Okey, baik. Ujian dia apa? Qabil ni dia apa kata, tanam sayur-sayuran. Habil ni kerja dia mengembala kambing, mengembala lembu, macam tu. Jadi si Qabil, Allah SWT perintahkan hantar satu tanaman yang paling baik, kan, untuk dipersembahkan kepada Allah SWT, kan, di sebuah gunung, di sebuah bukit, di satu bukit. Pergilah Qabil hantar, kan. Habil pun sama. Habil, Allah SWT perintahkan untuk hantar kambing yang paling comel, dipersembahkan di atas bukit. Jadi Habil dia hantar kambing yang paling baik, kambing yang paling gemuk, kambing yang paling sihat, untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Qabil, dia buat apa? Dia hantar, orang kata yang tak elok lah, yang tak molek lah. Dia hantar yang dah busuk, kan. Qabil dia kata macam tak hantar yang tak segar lah. Jadi selepas dipersembahkan kepada Allah SWT, maka ternyatalah pilihan kata Habil lah yang memenangi ujian tu. Habil lah yang lulus pada ujian tu. Qabil tidak lulus. Sebab apa tidak lulus? Sebab dia hantar, dipersembahkan kepada Allah SWT benda yang tak molek. Jadi Habil kahwinlah dengan pasangan Qabil. Qabil kahwin dengan pasangan Habil. Okey. Jadi Qabil ni dia perasaan tak puas hati tu ada. Perasaan orang kata sakit hati tu ada. Jadi apa Qabil buat? Qabil dia ajak Habil ni pergi hutan. Pergi kepada tempat yang tidak ada orang. Maka Qabil ni bunuh, dia berlakulah pergelutan. Jadi Qabil ni berjaya membunuh Habil. Qabil bunuh Habil. Kata ulama, itulah satu dosa yang pertama sekali dibuat di bumi. Dosa manusia yang pertama adalah membunuh. Ketahuilah, dosa bunuh ni adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar selepas apa? Dosa yang paling besar selepas syirik kepada Allah SWT. Mana dosa kedua terbesar. Okey. Kita tengok ayat Al-Quran. Apa terjemah ayat Al-Quran ni? Okey. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya. Saudaranya siapa? Habil. Lalu ia membunuhnya. Tengok, dia berjaya membunuh Habil. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Allah SWT rakamkan dalam ayat Quran tu tentang kesalahan Qabil membunuh Habil. Faba'asallahu raban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qala ya wailata. Qabil berkata, wahai celakanya aku. A'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini. Fa uwari sawata akhi, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku.
fa asbaha minan nadimin. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Maka tak kala Qabil dah bunuh Habil, Qabil tak tahu nak buat apa, kan? Nak bakar ke, supaya nak sorok perbuatan jahat dia, kan? Supaya tidak diketahui orang. Dah risaulah, yang tiba-tiba terbunuh orang. Lepas tu Allah SWT utuskan 2 burung gagak. 2 burung gagak ni bergaduh-gaduh juga. 2 burung gagak dia gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh macam si Qabil dengan Habil. Gaduh-gaduh. So seekor burung mati. Bila mati, burung yang hidup tu dia korek tanah. Korek. Kan sampai dah dalam. Lepas tu burung gagak tu masukkan kawan dia tu yang dah mati tu dalam kubur. Tu tanam. Kat situlah Qabil tahu macam mana kita nak buat kepada, nak uruskan orang yang mati. Jadi sampai sekarang, kalau ada orang yang meninggal, jadi cara dia, kita kena mandikan, kafankan, kemudian sembahyangkan, kemudian yang terakhir kita kebumikan. Jadi 7 kaki dalam, 7 kaki lebar, 2 kaki luas, kan? Okey. Tengok balik erti kalimah nafsuhu, nafsunya, akhi, saudaraku, fi, pada, al-ardi, bumi, kaifa, bagaimana, qatalahu, maka membunuhnya. Okey. Untuk kerja rumah, kamu baca ayat yang nombor 30 tu saja. Ayat nombor 30. Baca ayat ni saja. Dari sini sampai sini. Baca tu hantar rakaman kepada ustaz. Saya minta maaf juga sebab kadang-kadang tak sempat nak apa ni, nak cek satu-satu. Sebab kadang-kadang ramai kan. Jadi saya minta maaf lah kalau ada yang ustaz terlambat cek tu. Okey, insya-Allah sama-sama kita ambil manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.